Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pagi yang bahagia ini yang dikurniakan oleh Allah. Cuaca yang baik, rahmat yang baik, menarik, dan kita semua mampu untuk bertemu, sama ada kita semua sihat-sihat, insya-Allah harapannya semua sihat sejahtera. Kalau ada sedikit kekurangan di sana sini, sakit, itu perkara biasalah, lumrah hidup kita di dunia ini. Ada masa kita tidak berapa sihat dan ada masa kita bagus Jadi Allah nak bagi kita peringatan, maka Allah berikan kita sedikit ujian, selalunya begitu. Dan hari ini adalah hari siri tadabbur kita adalah siri yang berapa siri yang keempat. Saya kadang-kadang salah tulis, bunda salah tulis, tolong betulkan ya. Kadang-kadang ejaan pun tak berapa, typo saja di sana sini. Kemudian apa lagi bunda nak cerita? Hari ini ialah 13 Ogos, dan alhamdulillah kita masih lagi di bulan Zulhijjah, dan tak lama lagi kita menyambut tahun baru Islam dan pada tadabbur kita yang lepas bunda bercerita beberapa perkara berkaitan dengan anak yatim dan juga poligami. Jadi kalau kita hitung sebenarnya kita baru baca hari ini, kita akan baca ayat yang keempat. Daripada ayat pertama, kedua dan ketiga. Ayat pertama menceritakan tentang Allah menuntut kita untuk bertakwa kepadanya. Kejadian manusia, kejadian wanita, kejadian manusia pada satu, dan termasuklah lelaki dan perempuan, dan kemudian berkembang biak. Lalu Allah minta kita bersilaturrahim, menjaga silaturrahim dengan baik. Saya nak ulang sekali lagi, silaturrahim ini satu perkara yang sebenarnya kita rasa mudah, tetapi selalu kita terkucil di sana sini. Mungkin kerana cara kita berkomunikasi atau apa-apa saja yang ialah kita tidak sama. Mungkin orang lain rasa tidak senang dengan cara kita, mungkin cara orang lain pula tidak sesuai dengan kita. Tetapi sebab itulah kita selalu fikir, selalu letak dalam diri bahawa
masing-masing ada kaedahnya dan kita kena terima. Kalau kita tidak faham ataupun kurang selesa dengan apa yang disampaikan orang lain, maka kita berserah kepada Allah. Bersegeralah berserah kepada Allah. Mudah-mudahan yang kita faham yang baik-baik saja. Kalau timbul contohnya kita macam tidak berapa suka, kita kata kita terus letakkan, ya Allah, mungkin saya silap faham, ya Allah berikanlah saya kefahaman yang betul untuk memahami komunikasi orang lain dengan baik dan saya boleh menerima seadanya. Dan kita pergi ke yang kedua hari itu tentang anak yatim. Kita perlu menjaga anak yatim, tidak boleh mencampur adukkan harta anak yatim dengan harta kita, tidak boleh menggantikan. Contohnya anak yatim ada harta yang baik dan harta kita kurang, maka kita nak tukar. Tanah dia mungkin mendapat hasil yang banyak, tanah kita tidak, maka kita pun tukar tanah tersebut. Tidak boleh memang ini ayat Quran jelas sangat mengatakan wala tatabadul khabitha, kita tidak boleh tukarkan benda yang buruk dengan yang tidak baik. Kemudian ayat yang ketiga kita baca pada minggu lepas, pada hari Selasa, masih lagi bercerita tentang anak yatim. Kalau nak kahwin dengan anak yatim, mestilah sama juga berkahwin dengan orang lain. Kalau tak nak rasa ragu, itu pergi kepada hukum seterusnya, iaitulah berkahwinlah dengan wanita lain. Sebab itu timbul hukum boleh berkahwin lebih daripada satu, itulah poligami yang kita bercerita pada Selasa. So saya tidak masuk lagi ataupun tidak ulang lagi cerita tu. Cerita tu terlalu biasa sangat walaupun dia agak popular, tapi saya harap biarpun kita kata dia popular tapi memberi kebaikan sebab dia hukum Allah. Apabila hukum Allah pasti membawa kebaikan. Tidak ada hukum Allah yang membawa keburukan. Apabila dia membawa kebaikan, maka kita kena terima seadanya tetapi melakukannya juga dengan hukum Allah. Melakukan dengan hukum Allah. Dan hari ini kita masuk kepada ayat yang tengok siapa ada di sana. Kita ada Hilma. Okey, Hilma apa khabar? Sihat ke? Makin ceria, dia kata Alhamdulillah, kita ceriakan diri nak sayang. Kita kena ceria supaya kita boleh beraktiviti dengan baik. Supaya kita boleh meneruskan hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berterima kasih atas keceriaan Allah, bersyukur atas keceriaan anugerah Allah. Pagi-pagi bukan susah dapat pahala, kita bersyukur saja, baca Alhamdulillah, baca Subhanallah, jangan berhenti kita buat pujian. Kita tengok lagi siapa seterusnya. Baharia, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya, Sarimah Abu Bakar. Nanda Sarimah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mudah-mudahan sihat dari ni ya. Ni di hospital. Mudah-mudahan kita kadang-kadang ada dugaan-dugaan begitulah ya. Doa banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan sakit itu diangkat Allah. Zikir zikir, baca istighfar, zikir, baca salawat Rasulullah, insya-Allah boleh. Kita kadang-kadang sakit pun, tapi kita ada penyakit, tapi kita tak mau rasa sakit itu. Kita tak mahu dia menyebabkan kita sentiasa rasa aku sakit. Itu yang kita minta doa pada Allah, mudah-mudahan diangkat sakit itu. Walaupun doktor kata masih ada penyakit itu, tapi kita tak rasa pun. Itu yang kita nak doa. Mudah-mudahanlah memang penyakit itu tak ada. Pergi berhenti, tetapi dalam proses dia nak berhenti itu bukan mudah. Jadi kita terus-terus berdoa, mudah-mudahan sakit yang ada itu pun dalam proses dia nak pergi, kita rasa
senang, rasa tidak ni. Kemudian siapa ni? Norziana Kaha. Norziana ni dari Saudi kan? Ke dah balik sini ke masih di Saudi? Sukanya dia kata kod bonda tadi, setiap hukum Allah itu ia betul anak anda sayang. Apa khabar di Saudi? Mudah-mudahan COVID juga sudah ada di sana tahun ini tak dapat pergi haji tak apalah, itu ketentuan Allah. Kita niat kalau tak dapat pergi haji, kita niatkan memang kerana keselamatan walaupun duduk di Mekah. Kita tidak pergi kerana keselamatan, itu pun satu pahala. Satu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia beri kita musibah dan kita tabah dengan musibah itu, kemudian patuh dengan niat untuk keselamatan orang lain, keselamatan kita dan orang lain, keselamatan semua demi menjaga agama Allah, maka itu juga pahala. Jangan kecewa tak dapat pergi haji tahun ini walaupun duduk di Mekah. Saya tahu ramai rakyat Malaysia yang duduk di Mekah bila tak dapat pergi tahun ini ialah tapi mereka pun sebenarnya banyak membaca, jadi semua dalam reda. Okey, saya mulakan dululah sebelum kita sambung. Sebenarnya saya nak sambung cerita tadabbur ni. Saya nak hari ni nak berkenalan semua dulu dengan siapa yang selalu ada di sisiku. Cia gitu dah kan. Tamak lain pula makcik ang. Hilma tadi dah tanya, Aria pun sudah, Sarima pun sudah. Ini siapa ni? Mimi Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Ashikin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini semua pengikut tegar kita ya. Norziana yang tadi. Okey. Kita tengok lagi. Siapa lagi? Elvira ni saya ada hutang dengan Elvira. Nak bagi dia bunga tak pergi-pergi. Tak tahulah Elvira bila nak jumpa kita Saya takut nak kirim pecah nanti. Norziana lagi masih di Makkah bonda ya. Okey. Kita dah lihat semua. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan okey. Kita berhentilah pin dulu ya. Okey. Kita biarlah orang Mekah ni berbicara dengan kita. Kita punya perbincangan hari ni ialah ayat yang keempat surah An-Nisa. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atun nisaa, dan berikanlah kepada perempuan itu sadaqatihinna, sadaqah, mahar ataupun bahasa Melayu kita sebut mas kahwin. Nihlah ini adalah maksudnya dengan perkara yang jujur hati, pemberian yang sejujurnya, pemberian ikhlas hati, dan dia adalah wajib. Nihlah satu kewajipan. Beri mas kahwin ni bukan sunat, wajib. Jadi kita kena fikir, jangan main-main. Dan saya baca dululah sampai habis ayat ni, baru saya cerita yang lain. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kita dah beri kepada wanita itu mas kahwinnya, sadaqatihinna, apabila tibna lakum, maksudnya wanita itu tadi reda hati, suka hati nak beri sebahagian daripada mahar tadi, fakuluhu, maka makanlah hani'an mari'a, dengan secara
dengan cara yang baik, nikmat, lazat, baik kesudahannya. Kalau benda dimakan dah, benda tak dimakan, dipakai samalah kalau benda yang dipakai. Tetapi ada juga orang memberi, nanti saya cerita, ada juga mahar merupakan khidmat. Kita mulakan dulu nak ceritakan du'atun nisa. Berilah wanita-wanita, wanita yang maksudkan di sini ialah wanita yang kamu kahwini. Saduqatihinna. Saduqah ini adalah jamak daripada sadaqah. Sadaq ini ialah bermaksud benar. Maksudnya kita memberi sesuatu dengan benar, memberi sesuatu dengan kebenaran, dengan dengan keikhlasan ataupun dia benar. Sebab itu sedekah juga, sedekah kita sedekah dengan orang tu dipanggil sedekah. Pemberian yang jujur, pemberian yang benar, pemberian yang tidak bukan kita olok-olok nak bagi ataupun bagi secara terpaksa atau sebagainya. Inilah ialah pemberian yang baik, pemberian yang ikhlas. Jadi saduqatihin, hinna itulah wanita yang dikahwini. Okey, kita sebut sadaqah ini maknanya dipanggil juga mahar. Muhur hinna, mahar. Ini biasa dengar maharnya sekian-sekian, dengan mas kahwinnya sekian-sekian. Kalau bahasa Malaysianya sekian-sekian lah, mas kahwin lah. Kita kalau pergi tengok orang pergi pernikahan, kita pergi majlis pernikahan, kita akan ketemui ataupun kita dengar perkataan mahar itu disebut. Dan kalau di Malaysia ni ada berbagai-bagai pula nilai mahar. Ada yang RM22.5. Ni Johor lah, saya masih lagi duduk RM22.5 sampai sekarang pun RM22.5. Ada yang RM1,000, ada yang RM110. Tidak sama sebab kerajaan, Jabatan Agama menetapkan, bukan tetap itu wajib ikut, tetapi untuk memudahkan dia dah tentukan negeri sekian mas kahwinnya. Dan ada saja yang boleh memberi selain daripada duit, selain daripada yang disebutkan itulah. Dan kita perlu ingat mahar ini sebenarnya ada dia punya peraturan-peraturan yang Rasulullah sebutkan. Ada peraturan yang Rasulullah sebutkan yang maksudnya tidak menyusahkan, sebab itu disebutkan di dalam hadis mengatakan inna azaman nikah barakah aisaruhu ma'unah. Dia kata seagung pernikahan dan lebih barakat ialah aisaruhu, yang mudah, yang mudah. Jadi bunda nak ulas sikit mudah itu macam mana. Mudah ini tidak sama daripada seseorang dengan seorang yang lain. Mudah itu adalah mengikut kemampuan. Mudah adalah mengikut kemampuan. Kalau contohnya seseorang yang pendapatannya cukup makan, kurang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang atau sebaliknya, untuk memberi RM22.5 itu pun satu perkara yang susah. Kalau dia nak simpan duit 10 sen satu hari, berapa lama baru nak cukup RM22.5 tu jadi kalau dia tidak mampu RM22.5, tidak aisar bagi dia, tidak mudah, maka dia boleh sahaja memberi jumlah yang lain ataupun khidmat macam bunda sebut tadi. Contoh sebab ini mazhab juga ada, kalau kita baca dalam kitab fiqh, dia boleh juga khidmat, contohnya mengajar ilmu. Kalau dia dapat isteri, dia contohnya tidak pandai mengaji, maka
suami tadi mengatakan bahawa maharnya ialah mengajar mengaji surah Al-Fatihah. Mengaji surah Al-Fatihah. Biar jelas jangan mengaji tak tahu mengaji itu nak satu juzuk ke apa ke. Boleh je kalau nak kata belajar mengaji, maksudnya bila dia ajar sebahagian tu sah lah. Satu lagi contoh, katalah dia pandai taranum, isteri pandai ngaji tapi tak pandai taranum, dia kata nak ajar taranum, nak ajar tajwid. Itu juga boleh menjadi mahar kalau dia orang susah. Dia nak ajar solat contohnya lah. Ini juga merupakan khidmat. Ada juga khidmat khidmat yang bukan mengaji. Contohlah kan dia kata saya akan uruskan jadi driver 7 hari ke, macam tu lah, khidmat juga. Kan isteri ni pegawai besar, dia tak ni, jadi dia tak ada driver. Ataupun tak apa, mungkin isteri tu pun bukan besar tapi tak tahu bawa kereta, dia kata dia nak jadi pemandu. Tapi jangan susah itu susah tau sebenarnya. Bunyi senang tapi susah. Bunyi nak jadi pemandu senang, tapi nanti setiba masa dia pun nak kerja, nak pergi jadi pemandu pula. Susah juga Okey, jadi cari yang mudah-mudah macam baca Quran tadi. Ada juga yang memberikan mahar, dia kata dia bagi Quran. Kalau saya bagi Quran dengan mengajar, lebih baik lagi mengajar. Kalau Quran dia bagi, dia buatnya dia pun tak tahu baca, yang isteri pun tak tahu baca, Quran tu duduk ajalah situ. Jadi saya ingatkan, bunda ingatkan dah sesiapa yang beri mahar Quran, sila baca. Baca bersama dengan suami. Itulah yang memberi kebaikan. Baca bersama dengan erti kata tadarus lah. Niat terus je lah. Memang kalau dapat aja mahar Al-Quran, niat dan janji dengan isteri. Kita akan tadarus setiap malam lepas maghrib ataupun lepas isyak. Saya sebut lepas maghrib dan isyak sebab saya membayangkan suami selalu kerja. Subuh kadang-kadang kelang kabut sikit sebab isteri pun nak masak, isteri pun nak buat apa-apa. So kita beri chance lah biar dia boleh bertadarus. Kalau Quran itu dia jadi mahar, lepas itu tidak dibaca, maka kesianlah mushaf itu berabuk saja. Kita pun nak tengok je, itulah mahar saya. Tapi kalau dibaca, kita sama-sama dapat pahala, dapat bahagia, dapat macam-macam dapat sebenarnya. Jauh lebih baik daripada wang sebenarnya. Dan bila saya sebut tadi, kalaulah susah, benda itu wajib. Sehingga Rasulullah mengatakan, faltamis walau khatiman min hadid. Pakaikanlah, berilah walaupun cincin besi. Cincin besi. Walaupun cincin sekarang ada cincin perak, mahal juga cincin perak. Cincin mana-manalah janganlah cincin gula-gula esok lagi patah. Kalau cincin besi tahan tau. Kan? Jadi maksudnya bukanlah Rasulullah meminta lelaki itu memberi wanita itu cincin besi. Tetapi kalau langsung tidak ada yang boleh diberi, daripada duk kata mas kahwinnya sekian-sekian, hutang. Sedihlah pula hutang, baiklah bagi cincin besi. Jadi kita itu adalah sebagai satu tanda, simbol penghormatan kepada wanita. Sebenarnya mas kahwin ini ataupun mahar ini adalah bertujuan sebagai satu pemberian yang simbol kasih sayang, simbol hormat kepada wanita. Bukan ambil begitu saja, petik begitu saja. Dan ingin Bunda sebutkan di sini sebelum sepatutnya kita bab mahar ni kita ceritakan, Bunda nak sebutkan sebenarnya perkahwinan ini perlu disertakan dengan niat.
Bukan ketika akad tu saja nak niat. Jadi perempuan pun yang tidak berakad perlu niat. Bila suami lafaz saja nikah, isteri perlu tanam dalam hati. Suami juga perlu tanam dalam hati. Saya ni bernikah kerana perintah Allah. Kerana dia ibadah. Nikah itu satu ibadah. Nikah itu satu ibadah dan saya akan lakukan dengan sebaiknya. Saya akan menjadi suami yang baik, saya akan menjadi isteri yang baik, saya akan menjadi bapa yang baik. Dan satu lagi niatnya, untuk kita dah niatkan dia ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjaga hubungan yang baik, untuk menghormati pasangan masing-masing, untuk menyayangi pasangan masing-masing, dan satu lagi ialah untuk menyambung generasi zuriat umat Muhammad. Dan andainya kerana zuriat itu adalah anugerah Allah, andainya tidak dapat, kita tidak perlu mengeluh kerana itu ketentuan Allah. Dan andainya Allah rezekikan, anugerahkan, maka kita perlu bertanggungjawab, perlu melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Jadi pernikahan ini bukan hanya suka-suka. Bukan bila kita berkenan si fulan, kita berebut nak kahwin sebab takut diambil orang. Kita nak kahwin sebab orang takut kata kita bujang telajak, takut kata kita andar tu dan sebagainya. Bukan kita berkahwin untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk melaksanakan perintah. Kita dah baca ayat minggu lepas, fankihu itu fi'il amar. Maka nikahlah, bernikahlah. Maksudnya apabila dia fi'il amar, satu suruhan, dan kita buat dengan niat, mesti kita dapat pahala. Sebab itu, pernikahan juga boleh melindungi kita daripada gangguan syaitan, khususnya dalam hubungan lelaki dan perempuan. Sebab sekiranya kita masih belum berkahwin juga, kita ni manusia biasa yang ada nafsu di antara berlainan jantina. Dan kita tidak lepaskan dengan kaedah yang dibenarkan oleh Allah, maka itu juga tidak betul. Jadi itu pertama tadi, sebelum kita cerita mahar. Sekarang masuk bab mahar, saya dah sebut dah tadi, sebenarnya bukan baru masuk. Saya kembali kepada bab mahar. So mahar ini adalah yang mudah. Tadi Bonda dah sebut orang yang susah maharnya bagaimana. Jadi kalau ada orang nak bagi mahar 10,000, saya belum cerita hantaran mahar, boleh kalau dia memang berpendapatan tinggi, dia pada dia mudah, bila-bila saja boleh bagi 10,000, itu tak salah. Jadi kita jangan komplain apalah bagi banyak sangat, Rasulullah tak bagi. Ya betul. Tapi pada dia mudah. Dan wanita itu pula wanita yang baik, yang pandai menjaga harta. Bila diberi 10,000, dia tidak bazirkan. Dia tidak tidak menggunakan pada perkara yang tidak bagus. Dia mungkin menggunakan perkara-perkara yang baik. Contohnya mungkin dijadikan modal perniagaannya, dijadikan macam-macam, dia boleh infakkan dan sebagainya. Dan boleh menjadi untuk perhiasan dirinya untuk suaminya. Kita bila dia jadi isteri ni, perbelanjaan kita agak lain sedikit berbanding yang belum berkahwin. Kerana yang sudah berkahwin, mereka perlu juga menjaga penampilan diri. Sebenarnya orang tidak kahwin pun perlu juga, tapi agak istimewa yang sudah berkahwin ini kerana penampilan dirinya adalah untuk suaminya. Jadi suami-suami di sana, janganlah ada bagi mahar tu cukup dah. Mahar tu sekali je. Tiap bulan kenalah letak, kalau nak isteri cantik, kenalah sediakan juga persediaan untuk perbelanjaan penampilan diri. Jangan nanti komplain, apa ni baju tak tukar-tukar, itu juga baju kelawar dah hang tak beli, apa dia nak pakai. Dia ada baju kelawar zaman nak dara, zaman itulah dia pakai kan. Cuba belikan. Tiap hari dia pun tanya, saya ni tak kerja bang, duduk rumah, beli baju banyak-banyak buat apa? Pakai. Cakap dengan dia, pakai kat rumah. Bukan suruh pakai jalan. Jadi begitulah saya pun dah seronok sekarang sebab tak kerja. Jadi baju banyak, baju kerja. Jadi tiap-tiap hari kena pakai baju macam orang kerja kat rumah. Sebab biar kita rasa kita
kita sentiasa dress up lah macam macam tak adalah rasa macam makcik duduk rumah dah, nenek duduk rumah jaga cucu ke apakah. Kita walaupun masak, walaupun apa, masak tu bolehlah kita tukar baju, lepas tu kita pakailah cantik-cantik sikit. Kita mahu menceriakan diri, macam Helma kata tadi, Prof makin ceria, sebenarnya kita kena ceriakan diri. Itu di antara mahar tu tujuannya. Saya nak cerita mahar tu kenapa. Mahar tu untuk membahagiakan hati. Mahar itu untuk menyenangkan hati. Mahar itu untuk digunakan sepuas hati oleh isteri. Tapi kalau suami tidak mampu memberi yang baik, kena syukur juga. Sebab kita ingat bahawa kita tak mahu menyusahkan. Dan bonda nak sebut di sini. Ada beza ya di antara mahar, mas kahwin, mahar dan mas kahwin itu sama dengan hantaran. Ada beza di antara mas kahwin dan hantaran. Mas kahwin tidak boleh diambil oleh sesiapa pun. Melainkan dia sebut tadi, fa'in tibna lakum, apabila mereka baik hati nak bagi kamu, maksud suami tadi, an syai', bolehlah nak makan ke, nak ambil ke, kan? Tetapi hantaran ini selalunya orang Melayu sebut belanja hangus. Kerana pihak lelaki, pihak perempuan selalunya akan mengadakan kenduri kendara. Maka dia perlu berbelanja. Mungkin ibu bapanya tidak punya kemampuan, maka adalah hantaran. Okey. Dan sebelum di samping setelah saya sebut juga hantaran, ini mungkin ada perkara yang sedikit tidak berapa sesuai bila kita letak hantaran tinggi-tinggi. Sebenarnya bagi bonda lah, memanglah selalunya pihak perempuan dia letak saya nak hantaran sekian, ibu bapa perempuan, bukan naklah maksudnya tanya kita nak hantar berapa ni. Dia pun dengan ini anak saya yang dulu 5,000, itu cerita 10 tahun lepas. Sekarang dah jadi 15,000, 20,000 atau 50,000, sekarang barang mahal. Sebenarnya sepatutnya tak perlulah kita minta jumlah. Itu pandangan peribadi je lah. Bonda yang ada anak perempuan seorang pun tidak menyebut. Dan satu lagi, bila nak hantar lelaki pun saya tak tanya berapa nak hantar. Kerana mengharapkan keredaan pihak perempuan lah. Alhamdulillah hantar dia tak kata, oi kurang ni, tak mana boleh segini. Kita pun niatlah sebenarnya. Macam bonda katalah, istikharah. Semua benda kita kena istikharah. Hantaran pun kena istikharah. Istikharah berapa nak hantar? Terlebihkah, terkurangkah? Kita kena istikharah. Baik perempuan, pihak perempuan juga pihak lelaki. Supaya jangan nanti, pernah dengar tak cerita orang nak buat hantaran ni, dia pergi Meminang dah sebut dah hantaran berapa. Duduk tawar-menawar daripada petang pukul 3 sampai lepas salat maghrib, tak selesai lagi tawar-menawar. Mengalahkan tawar ikan kat pasar. Orang perempuan letak sekian sebab dia kata anak dia lulusan universiti, gini. Orang negeri ni kalau alasan lulusan graduate sekian-sekian, dia sekian. Ada master sekian, ada PhD sekian. Wow. Kerja gaji sekian, hantaran sekian. Harap maklumlah ya. Jangan sampai macam tu. Kita menyusahkan perkara yang baik. Kita mahu pernikahan itu perkara yang mudah, perkara yang sentiasa disenangi, sentiasa menjadi kenangan indah kepada pasangan tadi. Ditakuti nanti apabila perbincangan yang hangat-hangat begitu sudah menjadi titik permulaan yang tidak baik antara pihak lelaki dan pihak perempuan. Sedangkan kita mahu apabila perkahwinan itu berlaku, maka berlakulah yang dikatakan hubungan baik antara pihak lelaki dan pihak perempuan. Kalau bab hantaran sudah berkecil-kecil hati ataupun tidak berpuas hati, itu sudah bermulalah titik-titik tidak puas hati.
nanti dia akan memberi kesan kepada anak itu juga. Kerana mungkin pihak lelaki bila mentua daripada bapa lelaki, mak lelaki dia fikir, inilah perempuan yang aku susah sangat nak jadikan menantu. Minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Sampai rumah tak tahu masak. Bangkitkanlah pula. Tak tahu masak rupanya kau. Mak kau jual mahal kenapa? Bahasa kasarnya gitulah kan. Sebenarnya mungkinlah tidak berlaku sampai macam tu, pun dia sebut je, sebab ada juga dengar orang kata dia selalu sangat ungkit, ustazah hantaran saya tinggi, saya tak pandai buat apa. Ini masalah, jangan diungkit-ungkit. Hantaran itu dah beri senyap je. Sebab itu kita kalau boleh tak perlu tunjuk orang berapa kita hantar. Sebab kita tak mahu orang ungkit, orang sebut hantaran dia sikit, hantaran dia banyak. Dulu kakak dia 20,000, datang adik dia 5,000 je. Sebab tu tak payah tunjuk. Sebaiknya hantaran ini dah tahu nak bagi hadiah saja kepada pasangan. Tak perlu tunjuk kepada orang lain berapa kita nak hantar. Tak perlu. Sebab kalau saya ni, mak bertunang ni pun tak berapa suka ditunjuk-tunjuk. Sebab nak tunjuk hantaran, nak tunjuk ni. Hadiah-hadiah tu tak apalah, kita nak cantik-cantik, kita nak bahagia. Cantik tak apa, tak semestinya mahal. Jadi kita duit hantaran itu lebih baik jangan tunjuk. Minta maaf, ini pandangan saja, bukan satu perkara yang wajib dalam hukum Islam. Hantaran pun tidak wajib. Adalah hadiah dan boleh menjadi pahala kerana ia membantu kepada pihak lain, pihak untuk mengadakan majlis. Jadi kalau kita nak bantu, kita nak bagi hadiah, elok tak payah tunjuk berapa. Sebab kalau tunjuk itu mesti ada ekoran-ekoran nanti. Nanti orang cerita, hantarannya 100,000. Hantarannya sekian. Saya pernah dengar orang kata, orang negeri ni mahalnya hantaran sekian. Orang negeri ni mahalnya. Ada macam-macam. Sebenarnya dia bukan masalah mahal atau murah. Masalah yang kita kejar ialah barakah dalam perkahwinan. Yang kita kejar ialah barakah dalam dalam apa yang kita mahu berlaku dalam perkahwinan tadi. Kalau kita buat mahar tinggi tapi tidak barakah, masalah juga. Masalah juga. Begitu juga, dan mas kahwin memang dah ada panduan yang Rasulullah sebutkan, aisaruhu, yang mudah. Sebab itu agaknya Johor pilih RM22.5. Ada setengah pula saya tak tahu macam mana. Sebab dia nak mudah. Mudah. Saya dulu simpan lama juga RM22.5 tu, sebab suami saya hantar duit RM1. Saya ingat lagi, saya bawa pergi Mesir, saya pergi Mekah, saya bawa pergi Mekah. Sebab saya rasa benda tu, mana tahu saya rasa saya nak guna di Mesir walaupun RM22.5. Saya bawa pergi Mekah, dan sampai di Mekah tu saya fikir saya perlulah, ini adalah tempat yang terbaik untuk saya berbelanja dengan RM22.5 ni. Tak kira lah belanja untuk apa. Saya kira itu adalah satu saya bawa ke Mekah tu saya dah anak 2. Anak saya dah 2 orang waktu tu. Jadi kita meskipun sedikit, kalau kita mahu belanjakan pada yang baik, dia tetap juga barakah sebenarnya. Kita mencari barakahnya. Kita mencari barakah daripada Allah yang mewajibkan mewajibkan mahar tadi. Jadi kita sudah boleh bezakan antara hantaran dan mas kahwin. Saya tak tahu, tapi saya pernah dengar orang kata Kelantan dia hantaran itulah mas kahwin. Jadi kena ingat, kalau hantaran itulah mas kahwin, maka mas kahwin itu tidak boleh dibelanjakan. Tidak boleh dibelanjakan, melainkan dengan reda perempuan pemilik tadi. Mesti diserahkan sebelum mereka bersama, sebelum bersatu antara suami dan isteri tadi. Jadi tak bolehlah kita kata kita nak bagi RM30,000.
Melainkan kalau sebut hutang lah, kalau nak berhutang. Jadi ingat tu apabila menyebut mas kahwin, kadang-kadang ada orang sebut hantaran itu sebagai mas kahwin, maka hantaran itu wali tidak boleh mas kahwin itu wali tidak boleh ambil. Kalau sudah wali sebut dia kata kalau dalam nikah dia dengan mas kahwinnya RM30,000, maka sebenarnya RM30,000 tu dia nak buat hantaran, tapi sebut dalam nikah. Tidak boleh diambil oleh walinya walaupun untuk berbelanja perkahwinan. Melainkan isteri tadi beritahu Selatima, abah saya dengan reda hati beri kepada Abah duit ini. Belanjalah. Jangan dia mulut dia cakap reda, hati tak reda. Dia kena reda. Baru boleh orang lain membelanjakannya. Jadi hati-hati. Jangan sampai hantaran itu disebut sebagai mas kahwin. Saya selalu peringatkan siapa-siapa yang nak pergi nikah tu, ikut sajalah negeri tentukan. Kalau negeri kata RM1,000, RM1,000, RM100, RM22.50, RM22.50 lah. Tak perlu nak pergi susah-susah. Nak bagi hadiah, nak bagi hantaran, itu cerita lain. Kadang-kadang nak sebut kan kesian, nak sebut pengantin dah ketar-ketar, nak sebut nama isteri yang panjang jela-jela. Nak sebut pula sepasang anting-anting bertatah berlian. Wah, susah tu Gelang tangan, nak sebut gelang tangan apa saja, sebut gelang kaki. Nikah tak jadi-jadi. Kita ambil yang biasa-biasa. RM22.50, biasa sangat dengar daripada kecil RM22.50 tu. Hafal dah kan? Ini nak bagi pula gelang tangan. Sepasang satu set barang kemas terdiri daripada cincin, gelang tangan, rantai leher dan subang telinga. Lama lagi sebut pula kronsang. Sebut apa lagi? Ini jadi masalah sebab itu kita cari yang mudah-mudah, biarpun perkahwinan itu juga mudah dan kehidupan kita juga akan menjadi mudah. Sebab itu Bunda sebutkan tadi pada awal, pernikahan itu mesti dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, niat untuk berbuat baik. Maka maharnya sikit pun tidak mengapa. Sebenarnya majlis pun gitu. Majlis nak buat besar-besar ke, nak buat kecil-kecil ke, mengikut kemampuan kita. Mengikut yang sepatutnya. Kalau keluarga besar macam Bunda ni, bukan mengada-ngada nak buat majlis besar, tetapi nak meraihkan saudara mara yang besar. Dah saya adik-beradik 9, adik-beradik suami 10. Semua dah bercucu, ada yang bercucu, ada yang bercicit sudah. Jadi besarlah kan. Tapi itu pun tak wajib kalau tak jemput semua. Cuma kalau mampu tak apalah, jemputlah. Makanlah yang sepatutnya, tidak semestinya makan yang susah-susah. Okey? Inilah bila COVID-19 ni satu pengajaran untuk kita buat majlis macam tu je lah, sederhana. Paling banyak jemput 250 orang. Itu pun kena cari dia besar juga sebab dia kena jauh-jauh dan sebagainya. Saya ada jemputan. Dia kata dia jemput lah. Dia tulis bawah situ, note bawah, kepada mereka yang berumur 60 tahun ke atas dan berpenyakit adalah tidak digalakkan untuk hadir. Kanak-kanak di bawah 12 tahun semua adalah tak pergilah mungkin sebab memang tak pergilah, memanglah Bunda buat sementara ni nampaknya ada majlis besar-besar begitu, lebih selamatlah tidak pergi. Kita mencari keselamatan diri demi menjaga kesihatan untuk dapat kita menumpukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya tengok kan hari ni tak ramai. Dia tajuk poligami tinggi, tajuk mahar jadi rendah. Orang nak tengok. Kenapa? Kalau isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat pun kena bagi mahar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
bukan isteri kedua kerana kahwin di selatan Thai, bagi je lah apa-apa, atau sebaliknya kerana isteri kedua ni muda, hantar beratus ribu. Orang kaya tak tahulah kan. Tapi balik semula tadi saya nak betulkan, nanti ada yang salah faham bila bunda kata yang aisar itu untuk orang yang senang, bolehlah hantar berapa. Kita apa pun kita bersederhana. Walaupun aisar, walaupun mudah, katakanlah kita berpendapatan 30,000, jadi nak hantar 10,000 tu mudah je, baru 1/3 daripada gaji. Bukan hantar, bukan hantaran mas kahwin. Tapi kemungkinan persediaan kita untuk berumah tangga lebih banyak lagi yang perlu kita sediakan, maka kita perlulah berhati-hati, perlu berjaga-jaga, perlu menggunakan duit itu kepada sebaiknya. Jadi dua perkara ini yang kita fikir ialah, yang pertamanya ialah mas kahwin. Hantaran itu boleh sedikit pun tak apa. Yang paling penting ialah persediaan menghadapi perbelanjaan rumah tangga. Seorang anak yang selalu berkahwin, yang sudah berkahwin, selalunya akan berpindah rumah sendiri. Kalaupun duduk rumah sewa, mesti mereka ada perlukan persediaan awal rumah tangga. Jadi jangan gunakan habiskan duit untuk majlis. Yang paling sedih, ada yang berhutang, ada buat pinjaman peribadi untuk berkahwin, memang satu masalah besar. Ini orang tua saya dulu beritahu, kalau berhutang kerana perkahwinan susah dibayar. Saya tak tahulah itu firasat dia lah. Susah nak bayar. Bonda pun terima juga, memang betul lah susah nak bayar. Sebab dah lah kahwin kita berhutang. Lepas berkahwin tu banyak pula titik bengit lain yang nak dibayar. Isteri nak ditanggung, makan kita sudah bertambah, tempat tinggal sudah kena sewa, macam-macam yang perlu, perabot rumah, asal-asal sedikit mesti dibuat. Jadi bila masa nak bayar hutang tu, dan akan berkembang, baru dalam setahun sediakan perkara rumah je. Lepas itu dapat anak bertambah lagi. Lepas tu bertambah, memanglah sampai anak umur 20 tahun tak bayar lagi hutang kahwin. Jadi kepada semua lelaki, anak-anak, pemuda sekalian, janganlah berhutang kalau nak kahwin. Baik mahar maupun hantaran, maupun perbelanjaan. Maupun perbelanjaan. Gunakan yang seadanya. Nanti habis COVID pun buat macam COVID juga. Tak usah risau. Orang dah biasa dah jadi norma baru yang akan menjadi biasa. Kalau dia dah biasa, orang pun dah biasa datang 250 orang, jemput 250 orang, itu sajalah. Tak perlulah kita nak menjemput seramai-ramainya, kerana kita mahukan majlis kita sebaiknya. Satu lagi cerita dalam mahar ini, tadi bunda dah cerita tentang mahar boleh juga mengajar, boleh juga dan sebagainya, dan Rasulullah menyebutkan yang paling mudah. Bunda ulang lagi, tolonglah kepada para isteri, jangan minta lah. Jangan minta. Cuma kalau suami beri pilihan kadang-kadang, okey yang, tak bolehlah panggil yang belum kahwin, okey saya nak bagi ni, ataupun wakil pergi tanya pihak lelaki, dia kata suruh tanya pihak perempuan ni lebih suka mahar yang mana, nak bagi emas ke nak bagi duit, emas sekian gram, contohlah kan. Itu boleh, tetapi saya nak emas 1 kilogram, emas pulut dakap, emas apa benda entah sekarang yang macam-macam saya pun tak tahu, maka itu adalah tidak wajar. Tidak wajar untuk kita minta. Jadi sebab itu dia kata, sebab perintah ini bila Allah kata wa'atun nisaa, berilah wanita, dia tak kata berbincanglah wahai perempuan mintalah, tak. Dia beritahu kepada lelaki, wa'atun nisaa saduqatihinna nihla. Di sini sebenarnya sebab kita bercerita hari itu tentang anak yatim, maka
pemberian sedekah ini, pemberian mahar ini perlu wajib diberi siapa saja yang kita nak kahwin. Dia adakah perempuan itu orang susah, adakah perempuan itu anak yatim, sama saja perlu diberikan mahar. Adakah kadang-kadang orang ni suka kahwin saudara kerana kahwin saudara bagi, kalau saya tahu patut kahwin saudara ni bagi banyak sebab saudara. Saya fikir macam itulah. Tak tahulah orang lain fikir macam mana. Dan satu lagi, mungkin kita rasa dia ni alah orang miskin je pun, dia bukan tahu guna duit, bagi je lah, RM2 cukup lah. Sebab boleh kita kata itu Aisyah, tak boleh. Sekiranya kita mampu, janganlah sampai macam tu sekali. Sebenarnya Bondia asyik menyebut RM22.50, RM22.50 pada tadi pun. Memanglah Aisyah, tetapi seharusnya tiap agama fikir jugalah, takkan RM22.50 saja. Zaman Bonda dulu bolehlah aku bawa sampai Mekah, dapat juga beli apa-apa, Quran ke apa. Sekarang kalau bawa RM22.50 tak dapat RM22. Quran Mashaf pun tak dapat RM22. Kalau nak letaklah Mashaf itu di masjid contohnya, nak sedekah, nak infak tak dapat. Jadi patutlah negeri-negeri yang terlalu murah ni bukanlah berarti nak menyusahkan lelaki, tetapi sesuailah, kerana tidak juga wajib seorang lelaki itu mesti maharnya sampai macam tu. Kalau tak mampu, fikirlah apa-apa, ajarlah mengaji ke, ajar apa-apa saja khidmat yang kita boleh beri, sebab ada saja yang membenarkan boleh menggunakan dengan khidmat ilmu. Okay, kita pergi yang seterusnya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan, dan apabila dia baik hati wanita tadi, mahu rela hati, mahu memberikan mas kahwinnya kepada suaminya. Mungkin dia tengok suaminya, Allah lepas kahwin ni, alah hai sengkit dah, kasihan, hari ni dah hantar mahar kat aku RM10,000, bagilah dulu RM1,000, bagi hari ni RM1,000, besok minta RM1,000 lagi. Itu tak patutlah. Bagi yang sesuai, yang sepatutnya. Boleh jadi mahar pun, kalau dah mahar 100 je, nak bagi suami RM50 pun fikir dah nak bagi RM50. Macam mana kan? Tapi kalau dia rasa, kerana saya nak beritahu ya, perempuan ni dia mudah belas. Allah memang dah jadikan orang perempuan tu ada perasaan itu. Sebab orang kata perempuan ni emosi. Sebenarnya emosi perempuan ni bagus. Dia banyak belas ihsan. Kalau tak dia, ada perempuan yang tak tinggi belas ihsannya tu, dia maksudnya hormon belas ihsannya tu dah pergi sama dengan lelaki, itu susah lah. Sebab itu dia kata bila tengok suami dia nak belanja tak ada, ataupun dia pun tak rela hati. Atau contoh saja. Suami dia hantar mahar RM5,000. Lepas tu dia kata, bang, kita tak honeymoon lagi, jomlah honeymoon, gunalah duit mahar tu. Tak apalah, dia nak bagi kan. Ataupun macam Bonda sebut tadi, dia nak bagi wali dia untuk gunakan, boleh. Tapi kalau dia tidak benarkan, maka tidak boleh. Fakuluhu ani'an mari'a. Kalau nak beli makanan, boleh, kita boleh makan dengan baik. Okey. Habis ayat yang keempat. Saya ingat baru nak sambung. Nampaknya kita baca satu ayat saja. Cerita mahar ni memang agak panjang. Cerita mahar ni agak banyak benda yang kita perlu fikirkan. Kita pun tahu Allah pun berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mahu kamu yang senang-senang, tak mahu menyusahkan kamu. Allah beri kita syariat untuk memudahkan kita, bukan menyusahkan kita. Bukan bila Allah kata wajib beri mahar kepada perempuan, itu adalah susah. Dia memberikan yang senang. Jangan fikir susah-susah sangat. Nak pergi cari emas pula, nak pergi cari itu pula, nak bertatah berlian permata, mutiara ke apa ke, itu susah lah ya. Jadi kita
perlu sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mahu memudahkan kita, mahu menjaga kita dan mahu kita sentiasa berada dalam keluarga yang bahagia. Jadi bagi bonda lah kan, seorang yang mahu berkahwin ini banyakkan zikir, banyakkan istighfar. Banyak istighfar, banyak zikir, banyak salawat, baca tasbih, baca macam-macam Subhanallah, alhamdulillah, mulut itu sentiasa, lidah itu sentiasa basah dengan zikir. Sehingga apabila pernikahan berlangsung, maka keadaan kita rasa tenang. Sama ada kita memberi atau menerima. Maksudnya suami memberi mahar itu dia rasa tenang. Isteri juga menerima dengan tenang. Saya nak beritahu ni sebab memberi pun kadang-kadang ada gangguan. Rasa macam, alah bagi pula. Kemudian isteri pula, Allah segitu je dia bagi saya. Kadang-kadang mak-mak ni pun tak betul juga. Mak pak ni dia kata, lama aku bela 23 tahun, bagi segitu saja. Dia bukan harga. Kena ingat mahar bukan harga. Mahar bukan bererti membeli, tetapi dia hanyalah hadiah, sadaqah. Begitu juga hantaran, bukan membeli. Bukan macam-macam. Malah kadang-kadang dalam adat ni pun banyak hadiah-hadiah juga. Nanti diberi emas, orang kata barang kemas serba berdiri. Itu semua menyusahkan sebenarnya. Tapi kalau saya kata kalau dia senang tak apalah. Kalau dalam adat saya dalam masyarakat Bugis dulu, dia tak ada bagi-bagi macam tu. Tapi selalunya bila sampai katalah bertandang ke rumah lelaki, mak mertua akan turun, panggil naik. Saya ingat lagi tu. Naiklah, ambillah rumah sekian-sekian besar. Maksudnya dia ada rumah satu je. Tapi nak beritahu bahawa rumah yang kita nak duduk tu adalah sebahagian akan jadi milik kita. Selagi tak sebut tu, selagi tu dia susah nak panggil kita naik. Ada juga setengah mak bapak ni dia kata turun, jemputlah naik, ambillah tanah sekian ekar. Memanglah hebat tu. Orang dengar pun hebat. Tetapi perlu diingat kita bukan nak tunjuk kehebatan kita. Cuma macam benda sebutlah, itu adat. Kalau ditinggalkan pun tidak mengapa. Sekarang tak ada masalah dah. Walaupun orang Bugis, tak ada dah mak mertua turun panggil menantu kat depan. Datang dan pimpin tangan dan mak andam je teman naik. Kalau kita dulu, macam-macam. Tak payah cerita lah di sini, panjang sangat ceritanya. Jadi, disebutkan bahawa, saya nak ringkaskan cerita bahawa perkahwinan itu adalah ibadah. Dan mahar itu juga ibadah. Mahar itu juga adalah ibadah. Para suami yang memberi mahar kepada isteri adalah wajib dan dapat pahala. Para isteri yang menerima mahar, menjaga mahar itu dengan baik. Membelanjakan dengan baik. Sama ada sedikit atau banyak. Juga adalah ibadah. Dan sekiranya dia baik hati mahu memberi, juga ibadah. Wali yang mahu membelanjakan harta untuk walimah anaknya pun ibadah, tetapi yang berpatutan sahaja, tidak melampau-lampau, tidak membazir. Bersedekah ni pun kalau menghabiskan harta yang ada menjadi membazir juga. Jadi utamanya kalau katalah nak beri orang makan, tapi nak beri orang makan melampau-lampau, maksudnya bukan lampau jemput orang ramai. Sampai membazir, makanan tak habis, itu tak habis, ini tak habis. Itu adalah perkara yang tidak baik. Kita kalau boleh kita menjangkakan makanan yang memang secukupnya dan tidak ada pembaziran berlaku. So saya kira mungkin setakat itu saja yang patut saya sampaikan. Saya sukalah Sariman duduk hospital, dia rajin pula. Macam mana jika ada waris yang meletakkan hantaran tinggi kerana nak guna untuk buat kenduri besar dan minta diselesaikan sebelum majlis. Itu yang boleh sebutkan tadi Sarimah, Cikgu Sarimah. Dan yang lain-lain juga.
tak apalah benda ulang sekali lagi. Tak, kalau sebenarnya sebagai seorang wali ataupun seorang penjaga kepada anak tadi, membuat walimah itu besar-besaran tidak wajib. Ya, kita jadi membazir. Bila menjadi membazir jadi haram. Jadi buat yang sepatutnya. Jangan fikir hantaran itu. Seorang ibu, seorang bapa yang mahu mengahwinkan anak, jangan kira nanti hantaran 20, bolehlah beli ni, beli ni. Tak. Kita fikir dahulu apa yang mampu saya beli. Apa yang saya mampu buat. Ni saya nak betulkan juga. Saya suka kalau hantaran itu dibelikan perabot untuk isteri. Maksudnya dia akan guna nanti selepas kahwin. Tapi itu memang tanggungjawab suamilah sepatutnya membeli perabot. Kalau nak buat hantaran tak apa. Tetapi makan itu adalah tanggungjawab penjaga, bapa, walinya. Kalau kita hanya ada duit RM1,000, makan RM10 seorang, kita jemput 100 je lah. Atau nak murah lagi, kita masaklah sendiri. Jadi tak payah buat di hotel yang perlu sewa, perlu itu, perlu ini. Memanglah kita terlalu memang besar belanja kalau kita nak ikutkan semua sekali. Kalau ikut kemampuan kita. So saya apa yang Cikgu Sarimah tanya ni, memang saya dah sebutlah tadi tapi saya tak huraikan. Pada pandangan benda tidak layaklah seorang wali, seorang ibu bapa meminta hantaran tinggi kerana perbelanjaan majlis. Tetapi kalau pihak lelaki mahu memberi dengan tujuan untuk membantu, tidak salah. Untuk membantu tidak salah. Sebab itu setengah keluarga lelaki ataupun pihak lelaki selalunya dia pergi hantar awal supaya dia boleh belanja. Tetapi isteri, pihak perempuan tidak boleh meminta suruh hantar cepat. Dia tidak boleh meminta. Saya nak beritahu pasal ini pernah berlaku. Dia minta. Rupanya pihak perempuan tadi, keluarga perempuan tadi terdesak nak guna duit untuk membeli kereta atau beli apa. Dan apabila dia dah beli, tiba masa putus tunang. Kita tak tahu kan. Maka keadaan ini lebih menyusah dan menyulitkan lagi. Keadaan ini lebih menyusah dan menyulitkan lagi. Sebab itu kita perlu fikir sebaiknya. Sebaiknya. Saya nak sebut tadi, selalunya normally hantaran itu orang guna untuk membeli perabot isteri. Contohnya bilik tidur lah. Bilik tidur, ada kelengkapan almari, ada katil dan sebagainya. Kalau hantaran RM5,000, situ pun habis RM5,000. Okey. Itu memang dia boleh beli. Sebab itu saya cadangkan dia boleh beli, boleh saja lelaki hantar dulu, dia beritahu dia beli itu. Dan biar bertulis sekian dihantar untuk membeli benda ini. Bukan benda ni rasa macam berkira, tidak. Supaya kita nanti apa anything happen, kita tak tahu apa yang berlaku. So dia ada berbukti. Sebab sudah banyak bukti dah. Dan sekiranya pula ada untuk membeli hantaran untuk belanja, kita tengok yang uruf pada kebiasaannya. Tolonglah, belilah, gunalah duit sendiri. Kerana itu adalah tanggungjawab wali untuk memberi makan kepada tetamunya. Namun apabila ada pihak lelaki mahu membantu, tidak salah. Tidak salah. Boleh apabila mereka mampu. Please lah. Kita tidak mahu menyusahkan perkara yang mudah. Kita dah baca yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah itu maha suka benda yang baik. Tak mahu kita susah-susah. Janganlah kita susahkan. Kalau tapi rezeki dapat pula bakal melantu ni kaya raya, senang pada dia, okeylah. Tapi kalau kita tahu dah dia pun tak mampu, dia pun baru kerja, dia pun tak ada duit,
Nak suruh hantar juga, itu penganiayaan namanya. Dan ini akan melambatkan proses perkahwinan. Apabila lambat proses perkahwinan, syaitan pun suka. Kita mahu mengelakkan syaitan daripada bermaharaja lela. Syaitan ini dia ganggu laki-laki tadi, dia ganggu perempuan tadi, mungkin berlaku maksiat. Syaitan tadi mengganggu ibu bapa. Orang baik tak ajak payah kahwin lah, gini. Inilah, ini mahal sangat. Syaitan itu berdengung-dengung di telinga tanpa kita sedari. Jadi itu sajalah yang Bunda nak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita buat yang baik-baik, beristighfar, berzikir, ingat Allah, istikharah, nak beli apa, nak hantar berapa, nak apa semua sekali. Mudah-mudahan perkahwinan itu berjalan dengan baik, bukan hanya majlisnya saja yang baik, tetapi barakah keluarganya, melahirkan generasi Rabbani, membawa ke syurga semuanya dengan penuh kasih dan sayang. Ya, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita semua, memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita sehinggalah anak cucu cicit kita. Ya Allah, berikanlah kami keamanan dan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بالصالحات. Maaf sekat-sekat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.